Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita akan bersama dengan Fisio Wani terdahulu. Okey, hari ini kita akan berkongsi tentang kecederaan pada pergelangan kaki ataupun kita panggil sebagai ankle sprain. So sebelum kami mulakan, siapa-siapa yang sedang menonton boleh kongsikan live kami. Okey, sebelum tu boleh dengar dengan jelas ke? Terlalu kuat ke atau jelas? Okey, siapa-siapa yang sedang menonton boleh komen sikit. Jelas ataupun tidak kita punya live pada hari ini. Okey, terima kasih kepada saudari Fazila Syam. Jelas So kami sedang menunggu sebelum kami mulakan live kami pada petang ini. Okay, bersama saya pada hari ini Encik Ikmal. Okey, saya ulang. Tajuk kita pada hari ini akan berfokus kepada pergelangan kaki, iaitu kecederaan pada ligamen yang terdapat pada pergelangan kaki ataupun kita panggil sebagai ankle sprain. Ikmal, ni kita tengah share. Siapa yang sedang menonton tu boleh kongsikan live kami pada hari ini. So kat sini juga kita akan terangkan berkenaan ankle sprain dan beberapa tips senaman yang kita boleh lakukan untuk kurangkan sakit pada pergelangan kaki apabila berlakunya kecederaan kepada ligamen. Alright, so okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so saya Ikmal, fizioterapi Ikmal. Alright, dan bersama saya fizioterapi Halwani pada petang ini. So kami akan kongsikan sedikit mengenai tajuk kita pada petang ini, iaitu mengenai pergelangan kaki yang cedera. Alright, so dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggerisnya ankle sprain. Alright, so alright, so kita cerita sikit lah apa tu ankle sprain. Dan ankle tu sebenarnya dekat bahagian mana kan? Okay, so kita tunjuk sikit lah. Ankle tu dia di bahagian pergelangan kaki kita. Alright, so dia ada dua. Satu di bahagian dalam, okay, satu lagi di bahagian luar. Alright, okay, so dia ada dua bahagian lah, dalam dan luar. Okay. So sedikit mengenai kita punya ligamen lah, kita cakap ligamen yang memegang kita punya bahagian pergelangan kaki. So di bahagian dalam, okey, so kita ada 4 ligamen yang memegang dia, ataupun nama senang kita panggil dia sebagai deltoid ligament lah. So dia sebenarnya yang tu adalah kesemua ligamen di bahagian dalam. Alright, so yang kedua kita ada ligamen di bahagian tepi. Alright, so yang utamanya, okey, yang utamanya dia ada 3 lah kat situ. Right, so dia ada ATFL lah yang common ni, biasanya penting sekali lah untuk dalam ni. Dan ada lagi 2 lagi. Okay.
Right, so bukan kita kata sikit ligamen, sebenarnya banyak ligamen lagi. Cuma yang penting itulah yang kita nak terangkan pada petang ini. Right, so okay, apa tu ankle sprain? Right, so ankle sprain ni kita cakap terseliuh ataupun terplay out lah senang cerita dah. Right, so contoh waktu kita bersukan ke ataupun kita berjalan. Okay, contoh kalau yang perempuan kalau pakai kasut tinggi, tiba-tiba sap ke tepi kan. Okey, yang tu adalah salah satu contoh kita kata ankle kita terseliuh, right? Okey, so macam mana boleh terjadinya ankle sprain ni? Okey, satu akibat daripada tersilap pergerakan, okey, ataupun kita kata kesilapan apabila kita memijak lah. Okey, yang tu boleh terjadi apabila kita bermain. Okey, yang satu lagi boleh terjadi sebabnya ankle kita tu lemah, otot-otot sekeliling dan kita punya struktur yang berdekatan dengan kita punya ankle dah tak kuat lah kita cakap kan sebenarnya. Alright, so Encik Wani nak terang sikit lah pasal kita kata grade ataupun macam mana lagi ankle sprain ni. Okey, boleh Encik Wani? So macam saudara Ikmal beritahu tadi, macam the most common injury yang berlaku dekat ankle ni adalah ligamen yang terlibat, kita panggil sebagai ATFL, ataupun nama panjang dia adalah anterior talofibular ligament. So kebiasaannya ATFL ni boleh terjadi disebabkan terseliuh lah. Okay, so kecederaan pada ligamen ni boleh terjadi, ada 3 grade of time. Maksudnya 3 grade tahap, 3 tahap kecederaan pada ligamen tersebut. Okey, iaitu tahap pertama apabila tear yang berlaku pada ligamen itu adalah hanya sedikit. Okey, boleh faham? Dia tidak putus habis. Ada koyak saja pada ligamen tersebut. Okey, untuk grade yang kedua, dia koyak tapi separuh sahaja. Okey? Contoh kalau ligamen kita besar ni, so separuh je yang terkoyak. Okay, untuk grade 3 ni merupakan grade yang paling tinggi, tahap paling tinggi bagi mereka yang mengalami kecederaan pada ligamen. So, kalau grade 3 ni maksudnya complete. Koyak dia tu adalah putus habis. So, kebiasaannya kecederaan pada ligamen ni, tahap kecederaan pada ligamen ni ia bergantung kepada bagaimanalah seseorang itu ataupun kita panggil cara dia terseliuh, bergantung kepada dia punya tahap kecederaan pada ligamen tersebut. Okey? So kebiasaannya mereka yang mengalami kecederaan pada ligamen ni, pada contoh kalau dia terjatuh ke, kebiasaannya mereka akan ada dengar bunyi pop sound. So bila ada pop sound tu, kemungkinan ligamen pada ankle anda telah koyak. Okey, itu merupakan salah satu simptom dia. Okey, apa lagi gejala ataupun simptom ankle sprain ni? Okey, yang pertama of course lah memang akan sakit dekat pergelangan kaki tu. Nak berpijak pun sakit. Okey, yang kedua, pada fasa yang awal-awal memang akan ada bengkak pada pergelangan kaki. Bila adanya bengkak, akan ada juga lebam pada bahagian pergelangan kaki lah. Itu merupakan tanda-tanda mereka yang mengalami ankle sprain. Dan apabila disentuh atau ditekan akan ada rasa sakit. Okey, sakit terutamanya bila gerakan pada pergelangan kaki. Okey, so mesti ramai ataupun mereka yang sedang menonton ni mungkin pernah mengalami ankle sprain. Contoh sedang main bola netball ke ataupun main futsal ke, bola sepak ke. So mesti pernah ada pengalaman terseliuh kaki. Tak semua, tapi mesti antara anda yang sedang menonton ni mungkin ada yang pernah mengalami kecederaan pada ankle. So kebiasaannya pada peringkat awal, apabila anda mengalami kecederaan pada ankle, macam saya cakap tadi, akan ada bengkak. Bengkak pada ankle ni berlaku disebabkan oleh inflammation. So, saya akan kongsikan apa yang perlu anda lakukan apabila anda mula-mula terseliuh kaki tersebut. So, kita gunakan konsep POLICE, iaitu POLICE. Okay? P stand for Protect. Yes, P stand for protect. Maksudnya kita kena protect, kita kena lindungi sendi pergelangan kaki kita itu dengan bandage. Okey, kurangkan pergerakan pada kaki tersebut, pada kaki yang sakit. Okey, elakkan daripada terkena lagi, terseliuh lagi. Okey,
O dan L kita gabung, kita panggil sebagai optimum load. So maksudnya pada optimum load ni, maksudnya di sini bila kita sakit bukannya bermaksud kita tak boleh bergerak langsung. Okey, so bila anda pada tahap-tahap awal kecederaan tu, anda perlu juga untuk menggerakkan pergelangan kaki anda, tapi pada range yang anda rasa tiada sakit. Okey, kita panggil sebagai macam free pain range of motion. Okey, pergerakan kaki tu pastikan tidak ada rasa sakit. Gerak sikit je, gerak-gerakkan bahagian jari. Okey, itu untuk membantu circulation. Maksudnya bila ada bengkak, bila kita gerakkan, kita akan membantu untuk fluid pada bengkak tu dia lancar untuk kurangkan kebengkakan. Okey, itu POL. Seterusnya I stand for ice. Betul Iqmal? Okey. So ice ni berfungsi juga untuk mengurangkan bengkak pada pergelangan kaki. So disarankan untuk apply ice selama 10 minit, dan bagi mereka yang awal kecederaan ni memang patut kalau boleh letak setiap 2 jam. Okey, setiap 2 jam anda tuam ais. Setiap 2 jam tuam lagi ais 10 minit. Okey. Dan C pula compression. So melalui compression ni maksudnya anda boleh pakai bandage ataupun ankle guard untuk mengurangkan risiko bengkak tu makin besar, makin membengkak. Okey, dan last sekali ialah E. E iaitu elevation. Maksudnya anda kena tinggikan kaki anda melebihi paras dada. Okey, contoh kalau anda baring, anda kena taruhlah bantal ke ataupun apa-apa yang boleh tinggikan kaki anda untuk lancarkan fluid tu. Okey? Untuk kurangkan bengkak pada kaki. Okey, itulah konsep pada awal-awal stage bagi mereka yang mengalami kecederaan. Okey, so Cik Iqmal, ada apa lagi nak tambah? Okey, terima kasih Cik Halwani. Banyak info yang telah dikongsikan oleh beliau ya. So kita ada beberapa soalan di sini. So daripada Encik Khairul Faizin kita. Okey, dia tanya, kenapa hari tu bila terplank out je sampai biru kaki dia? Okey, itu soalan dia lah. Okey, so daripada kondisi dia, okey, so kita pun perlu melakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan apa puncanya yang menyebabkan jadi biru tu. Okey. Tapi alright, so bila biru macam ni, okey, tu biasanya dah teruk lah tu. Okey, so kita akan check balik lah sama ada masalah dengan tulang atau tidak. Alright. Okey, kalau ada masalah dengan tulang, kalau tulang patah, so kita akan maksudnya kita perlu sedikit masa lah untuk bagi tulang tu sembuh semula dan baru kita akan proceed dengan treatment kita kat sini lah. Okey, so ada apa nak tambah lagi ya? Okey, so kalau pada Cik Wani dia cakap juga biru ni adalah faktor inflammation jugalah. Maksud inflammation tu radang lah dia cakap. Okey, radang. Okey, alright. Tapi kalau biru ni biasanya teruk sikit lah kondisi ni. Biasanya dia akan bengkak dan lebih kepada merah lah. Kalau biru ni memang kita teruk dah. Alright. Okey, so kalau dah jadi macam tu, apa lagi? Jumpa doktor lah terus. Okey, jangan tunggu lama. Nanti lama lagi susah, lagi banyak problem yang berlaku. Alright. So, okey, ada apa-apa soalan lain lagi ke yang nak ditanyakan? Okey. So kalau ada sesiapa yang nak kongsikan pengalaman dia mengalami masalah ankle pun boleh juga. Boleh kongsikan dekat sini supaya yang lain tahulah mengenai kondisi ini. Right. Okay. Inilah exercise nak kongsikan. Okay. Okey, bila anda rasa dah tak ada bengkak pada pergelangan kaki, so baru kita boleh proceed kepada senaman yang lebih agresif lah. Senaman ni kita buat untuk bantu untuk mengurangkan rasa tegang pada bahagian betis. So macam konsep polis tadi, apabila kita mempunyai bengkak ataupun baru-baru mengalami kecederaan, kita kena kurangkan pergerakan pada pergelangan kaki. Betul. Okey. Dan anda perlu melakukan compression, maksudnya kena pakai bandage, kena pakai ankle guard. So bila kita pakai ankle guard, bila pakai bandage, automatik memang pergerakan pada pergelangan kaki kita akan berkurangan. So apabila pergelangan kaki kita berkurangan, maksudnya otot betis kita yang pegang pada kita punya ankle tu
tidak terlalu fleksibel. Maksudnya dia tidak aktif kat situ. So, bila dia tidak lama bergerak ataupun tidak fleksibel, so kat situ akan menyebabkan tegang kepada otot betis tersebut. Dan bila dibiarkan lama, ia juga menyebabkan otot pada bahagian betis menjadi lemah. Okey, jadinya jika anda confirm dah tak ada bengkak ataupun maksudnya bila bengkak tu dah berkurang, memang perlu untuk melakukan senaman regangan untuk betis dan juga untuk kuatkan balik otot pada betis tersebut. So kita lakukan ni sebenarnya salah satu juga sebab kita lakukan senaman-senaman ni untuk elakkan ia daripada berlaku lagi. So nak elakkan daripada recurrent of the injury lah. Okey. So Encik Ikmal nanti akan kongsikan macam mana kita nak buat senaman regangan untuk betis, senaman untuk kuatkan semula betis bahagian otot pada bahagian betis. Okey, untuk membantu pegang pergelangan kaki kita. Okey? Alright. Okey, so kita ada soalan daripada Cik Fadilah Syam kita. Boleh tak letak minyak urut macam minyak panas pada kaki yang terseliuh? Okey, so soalan ni biasa common lah. Bila sakit je kita akan letak minyak. Okey, kalau ikutkan nak letak minyak tu tak ada masalah. Okey, alright. So tapi sebaiknya kita suggestkan lah, kita cadangkan untuk letak ais lah. Lagi bagus daripada kita letak minyak. Minyak tu dia tak ada efek pun sebenarnya. Dia lebih kepada untuk kita kata massage ke apa something like that. Yang tu kita akan guna minyak lah. Tapi kalau untuk sakit, kalau bengkak, kita cadangkan gunakan ais. Ataupun kalau cara yang mudah lagi, letak ais tu dalam besen, letak air dan kita akan rendamkan kaki kita di dalam tu. Itu lebih membantulah untuk mengurangkan sakit dan mengurangkan bengkak. Okey. Okay, so macam minyak panas tu sebenarnya tak boleh, janganlah taruh minyak panas. Okey, anda boleh sapukan minyak yang tak panas. Contohnya macam Baby Johnson ke, macam tu boleh, dia tak panas. Okey, lagi satu memang kena letakkan ais, apply ais untuk kurangkan bengkak pada bahagian kaki. Sebabnya kalau anda taruh minyak panas akan membuatkan keadaan lagi teruk. Maksudnya akan menyebabkan bengkak tu semakin teruk lah, sebab dia akan mengganggu proses inflammation kat situ dan akan menyebabkan keradangan makin berlaku dengan lebih lama. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Encik Muhammad Yusof, precaution untuk elak terseliur bagaimana ya? Okey, macam kalau anda pernah mengalami terseliur ataupun untuk elakkan daripada berlakunya terseliur, dinasihatkan untuk memakai ankle support ataupun ankle guard. Betul. So terutamanya apabila kita terlibat dengan aktiviti sukan ke yang melibatkan aktiviti melompat ataupun anda berlari ke, berjogging ke, seeloknya untuk elakkan terseliur kita pakai ankle guard dan ataupun ankle support. Okey. Tapping pun boleh juga. Okey. Alright, okay. So daripada Puan Faridah, bolehkah kita urut kaki yang terseliur? Okey, urut kaki tu kita kena tengok teknik dia macam mana. Kalau kaki baru-baru terseliur, kita kena tengoklah teknik kita urut tu untuk mengurangkan bengkak ke ataupun kita urut sebenarnya untuk pergelangan kaki tu. Okey, kalau untuk mengurangkan bengkak, kita ada teknik untuk urut dia, di mana kalau untuk kurangkan bengkak ni kita tak boleh nak tekan terlalu kuat sebab kita tak nak bagi makin cederalah pada bahagian ligamen tu. Okey, kalau urut kuat ni tak boleh. Jangan elakkan daripada urut terlalu kuat pada pergelangan kaki yang terseliur, ataupun even kalau tangan anda terjatuh terseliur ke, jangan urut kuat. Okey, sebab kita takut yang tercedera itu adalah tisu tu sendiri, macam ligamen, tendon. Bila kita urut kuat akan menyebabkan, kalau dah koyak lepas tu kita urut kuat, tekan kuat, lagi koyak nanti ligamen tersebut. So kan menyebabkan keadaan makin lebih teruk. Okey, daripada Fatin Nadira. Okey, Cik Fatin Nadira, dia tanya, knee pad ni dia macam umpama support untuk lutut lah, dia cakap. Okey, knee pad dapat bantu untuk elakkan dari terseliur ke? Okey, kalau untuk lutut ya, kalau untuk ankle tak lah. Okey, sebab function dia untuk lutut lah. Okey, dia sama juga, dia akan memberikan support kepada lutut kita lah. Tapi kalau kita pasang dia dekat ankle okey. So kalau kita pasang dekat ankle memang tak dapat nak nolong lah, kita kata. Right.
Okay, so kita akan proceed kepada senaman-senaman. Okay. Cik Wan nak cakap sikit Okey, harapnya soalan-soalan jawapan-jawapan tadi terjawab dengan jelas. Kalau rasa tak jelas, boleh komen ataupun boleh tanyalah semula apa lagi soalan yang anda rasa tidak jawapan kami tadi tidak jelas ke, okey? Okey, Ikmal nak kongsikan tips senaman. Betul? Okey, so kita akan tunjukkan senaman untuk regangan dan juga senaman untuk kuatkan otot betis semula. Alright. So, kita akan proceed dengan senaman ya. Alright. So, first kali, kita akan kena cari satu tempat kosong. Tempat kosong lah. Apa yang kita perlukan? Tempat kosong. Right, bawa ke sana. Sekejap ya. So kita akan tunjukkanlah senaman untuk bahagian betis dan ankle kita. Alright, so bila first kali senaman yang agak penting lah kita kata. So ialah senaman regangan. Regangan ni lebih kepada bahagian sini. Right. So kita akan tunjukkan sikit. So kalau berdiri di dinding, so kita akan letak kaki kita di bahagian belakang. Contoh kalau kaki kiri yang sakit. Kaki kiri yang sakit kat bawah ni. So kita akan fokuskan kaki kiri di bahagian belakang. Alright. So letak di bahagian belakang. Alright. Dan bahagian tumit kita akan rapatkan dengan lantai. Dan kaki yang kita kata tak terseliuh ataupun yang kita akan bawa ke hadapan lah. Alright. Alright. So kita akan tunjukkanlah sedikit cara dia. Right, bila kita dah buat macam ni, posisi macam ni, kita akan bawa badan kita ke hadapan. Alright. So bila kita bawa badan kita ke hadapan, kita bukan bawa dalam keadaan menunduk, kita akan bawa dalam keadaan yang menegak. Alright. So, kita akan bawa. Contoh macam ni. Alright. So sampai anda terasa dekat bahagian betis ni, terasa dia punya kita kata pulling ataupun menarik, rasa menarik. Dan anda akan tahan dalam masa 15 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 15. So itu kiraan dia lah sampai 15. Make sure waktu buat ni, tengok jangan lutut jangan bengkok macam ni. Lutut kena straight. Tapak kaki kena rata atas lantai, badan tegak dan kita akan tolak ke hadapan. Right. Itu position dia dan kita kembali semula kepada keadaan yang tegak. Boleh Alright. Simple saja. Exercise tu. Boleh faham ke semua? Boleh. Alright. So kita akan move kepada senaman kedua. Kita akan pergi kepada senaman kedua untuk menguatkan semula otot kita yang kita kata efek after kita dah cedera tu. So kita kena kuatkan balik lah otot-otot kita tu. Alright. So senang saja. Sama juga kita berdiri kat dinding ataupun kita boleh buat dekat tangga. Kalau nak pegang kerusi pun boleh juga, Cik Wani cakap. Tapi apa-apa yang kita boleh pegang, kita pegang jelas dan cerita. Right. So, macam saya tinggi sikit, so pegang kerusi ni tak sesuai lah. Dia rasa macam terlalu rendah. So kita pegang je dinding. So, pegang dinding ni untuk support lah. Alright. Dan kita akan berdiri menggunakan kedua-dua kaki kita dan kita akan berjengkit. Right. So, berjengkit atau jinjing, lebih kurang lah. Kita guna berjengkit lah. So kita akan jengkit dua-dua sekali. Alright, cuba tahan dalam masa 10 saat. 1, 2, 3, 10. Alright, bila dah 10 kita akan turun. Alright, kita akan ulang 3 kali. Maksudnya 30 saat lah kita akan tahan. Alright. So kita akan ulang 3 kali 10 saat. Dan kita akan rest sekejap. Kita akan rest sekejap dalam 30 saat. Dan kita akan continue balik. Alright. So kita akan buat sampailah kita lenguh. Tak adalah. Kita akan buat banyak sikit lah. Right. So dalam 10 kali ulangan lah semua tu. Right. Right. So Cik Wani nak cakap sikit pasal balance. Boleh Cik Wani? Boleh. So kebiasaannya bagi mereka yang pernah mengalami ankle sprain ni, macam saya cakap tadi, otot akan tegang. So otot betis akan lemah lah kalau kita biar lama. Jadinya bila ada lemah pada otot, dia akan automatically akan efek juga balance seseorang tu. Jadinya amat penting, terutama bagi mereka yang terlibat dengan aktiviti sukan ke ataupun atlet lah kita cakap. Lepas mengalami ankle sprain ni, bila dah buat senaman regangan, senaman untuk menguatkan otot tu, anda perlu juga buat balance exercise untuk
kaki anda sendiri. Maksudnya untuk badan kita lah, untuk balance. So salah satu senaman balance-nya just macam anda sama ada boleh berdiri satu kaki, kita test. Okey. Contoh kaki kanan yang tercedera, anda just balance je. Okey, try tahan selama 10 saat. Okey. Ini merupakan salah satu cara macam mana kita nak balance kan semula, dan juga dalam masa yang sama kita akan kuatkan balik otot kita juga. Okey, itu merupakan salah satulah yang banyak lagi sebenarnya cara untuk kita buat balance exercise ni. Boleh juga anda buat atas balance form, maksudnya atas tempat yang lebih lembut. Okey, kat situ lagi mencabar untuk cabar balance kita, ataupun dengan menjinjit satu kaki. Okey, alright. So tu sajalah kan Cik Ikmal? Ya saya, betul-betul. Alright, so kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya lagi lah kami. So kami insyaAllah akan jawab sebaik yang mungkin. Okey, so jangan malu, jangan segan, tanya saja, lebih mudah. Okey, so kontak kami di 014-910-1310. Okey, saya ulang. 014, alright, 910-1310. Alright, so apa-apa kemuskilan ke apa-apa nak tanya, boleh je tanya direct. Kami akan jawab insya-Allah. Okey. So untuk petang ni, okey, ada lagi? Layari website. Okey, so kami juga ada website lah untuk kalau tuan-tuan puan-puan semua nak tengok kan. Okey. Ada informasi tentang kesihatan. Alright, so kita akan dalam tu ada sedikit informasi mengenai kesihatan, dan kita ada juga letak video-video exercise untuk kita kita refer lah kalau kita ada problem apa-apa kan. Okey, untuk kita tengok kat situ. Memang ada video exercise yang tu boleh kita layari di www.ifitsphysiotherapy.com.my. Okey, saya ulang, www.ifitsphysiotherapy.com.my. Okey, so nanti anda boleh tengoklah kat situ, banyak yang kami sediakan di dalam tu untuk anda semua layari. Alright. Okey, Cik Ani. Alright. Okey, so itu saja untuk pada petang ini. InsyaAllah apa yang baik tu datang daripada Allah, dan kekurangan tu kami sendirilah. Alright, so sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.